Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Stanley Misun. Baik, silakan Stanley. Baik, terima kasih rakan setugas Delalah. Salam sejahtera. Sabah tidak akan menaikkan kadar taraf air buat masa ini kerana mengambil kepentingan rakyat. Sebaliknya, kerajaan negeri memberi tumpuan menstruktur semula urus takbir masalah dan memastikan bekalan air bersih terawat mencukupi untuk keperluan rakyat Sabah. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony berkata kadar tarif air di Sabah kekal buat masa sekarang. Kita percaya kedudukan ekonomi kita pada ketika ini pun juga tidak begitu baik. So orang-orang di luar sana pun kita nampak pun begitu susah pada ketika ini. Jadi kita kekalkan tarif air tersebut sehingga akan diumumkan kelak oleh Yang Maha Ketua Menteri. Datuk Peter berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Jabatan Air Sabah dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB di Wisma Kementerian Pembangunan Infrastruktur Kota Kinabalu. Mengenai MOU berkenaan, beliau yakin kerjasama itu dapat memperkasakan lagi kemahiran teknikal pemegang lesen kontraktor dalam pelaksanaan projek air. Menurutnya sebelum ini lebih 2,000 pemegang lesen yang berdaftar dengan Jabatan Air yang kebanyakannya sudah berumur lebih 60 tahun. Selepas penambahbaikan, jumlah pemegang lesen kini berada dalam lingkungan 500 dan akan bertambah melalui program pemerkasaan anjuran bersama Jabatan Air dan CIDB. Baik, sementara itu Datuk Peter yang juga pengurusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2019 berkata, Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun ini akan menyaksikan beberapa penambahbaikan dari segi aktiviti, hadiah serta penyertaan etnik lain dari Pantai Timur. Datuk Peter menyatakan perkara itu kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa keamatan negeri di Kota Kinabalu. Menurutnya, antara pembaharuan itu ialah pemenang Unduk Ngadau tahun ini bakal menerima hadiah berjumlah RM18,000 bagi juara, sementara naib juara RM13,000 dan RM10,000 untuk tempat ketiga. Jumlah hadiah tersebut adalah lebih besar berbanding tahun sebelumnya. Katanya syarat penyertaan dan hadiah sugandoi juga ditambah baik. Sehubungan itu, beliau akan memohon peruntukan tambahan daripada kerajaan negeri untuk menjayakan aktiviti dan program Pesta Keamatan Peringkat Negeri. Pada keseluruhannya, persediaan di peringkat akhir kita ini berkeadaan dengan baik, di mana kita pun telah bersedia untuk menganjurkan perayaan ini. Datuk Peter turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama serta penglibatan dalam menjayakan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri, antaranya Kerajaan Negeri dan Huguan Sio Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, dalam memastikan sambutan tahun ini terus dirayakan segenap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, kaum, agama maupun ideologi. Katanya Pesta Keamatan merupakan perayaan tradisi harus dirayakan bersama tanpa diganggu-gugat oleh sebarang isu maupun agenda politik. Ia sesuai tema tahun ini iaitu Keamatan Wadah Penyatuan Budaya Bangsa. Pesta Keamatan Peringkat Negeri akan dilancarkan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin pada 1 Mei ini di Pitas. Warga pendidik khususnya guru perlu menjalankan tugas dengan penuh komitmen, amanah dan dedikasi agar mampu mengatasi pelbagai cabaran pendidikan yang dihadapi masa kini. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata situasi masa kini memerlukan warga pendidik melakukan inovasi dan berusaha melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualiti dan ekuiti dalam pendidikan bagi memastikan setiap rakyat mendapat pendidikan. Selain itu, guru juga berhadapan cabaran memperkukuh perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan yang mengutamakan perkongsian nilai, budaya dan cita-cita bersama serta meningkatkan daya saing negara di persada antarabangsa. Beliau berucap demikian dalam sambutan Hari Guru dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Parlimen Sandakan 2019 di Dewan SMJK Tionghoa Sandakan. Dalam majlis ini, bekas Guru Besar SK Song Siu Sandakan yang juga isteri kepada mendiang Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah
Datin Florence Chong Mi Fuk dianugerahkan Tokoh Guru Daerah Sandakan 2018. Seramai 117 guru turut menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dalam majlis ini. Sementara itu, ketika berucap, Datin Florence berharap warga pendidik di daerah Sandakan dapat meneruskan pencapaian cemerlang dalam mendidik anak bangsa. Beliau turut berkongsi kesedihan atas pemergian suami tercinta pada 28 Mac lalu yang mengejutkan seluruh ahli keluarga dan rakan taulan. Datin Florence yang berasal dari daerah Tamparuli bersara pada Disember 2015 telah menerima pelbagai anugerah dan pencapaian di peringkat daerah, negeri mahupun kebangsaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang membuat persiapan bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan yang ditetapkan 11 Mei depan dengan 27 April sebagai tarikh penamaan calon. Enggan mengulas lanjut mengenai persiapan PRK Parlimen Sandakan, Pengarah SPR Sabah Rohiman Rahia berkata pihaknya akan memaklumkan pihak media mengenai butiran lanjut PRK itu nanti. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan pertemuan singkat dengan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS, Kota Kinabalu. Ditanya mengenai perkara yang dibincangkan dengan Ketua Menteri, Rohiman berkata perbincangannya hanya melibatkan hal pengurusan pilihan raya. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Syafiee turut menerima kunjungan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Kamala Shirin Lakdir. Penduduk terlibat kebakaran rumah di Tawau Lama, Jalan Pantai Tawau berharap kerajaan dapat membantu membina semula rumah di tapak rumah yang sama. Mereka kini ditempatkan di Masjid At-Taqwa, Kampung Tawau Lama dan menerima bantuan makanan daripada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am. Penduduk berkenaan ditemui pemberita selepas menerima sumbangan gas memasak dan wang tunai daripada anggota Dewan Undangan Negeri Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Mereka turut mengharapkan lebih ramai akan tampil menghulurkan bantuan untuk meringankan beban mereka. 2 malam 3 hari sama ni hari. Ya. Ada bantuan makanan ke? Ada bantuan semua. Syukur alhamdulillah juga ada bantuan juga. Sekarang ni diam di mana lagi tempatnya? Ya. Baru malam di masjid ni. Masjid, ya. Ya, kami sediakan kemah. Kalau boleh kami dapat lagi yang ada lagi yang boleh bantu. Kami mohon bantuan lagi supaya dapat memangkan keringanan kami kalau boleh, sebab ini kasihan. Yang dibantu adalah alat dapur, macam-macam lah. Tapi mudah-mudahanlah makanan cukup. Dalam kejadian Isnin lepas, 6 buah rumah musnah sepenuhnya mengakibatkan 84 orang kehilangan tempat tinggal, termasuk 16 kanak-kanak dan 2 warga emas. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah komited membangunkan projek lanskap di seluruh Sabah, khususnya di kawasan luar bandar. Ini kerana ia membawa banyak manfaat kepada sesebuah daerah dan masyarakat setempat. Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Masna Mat Saleh berkata, pihak kementeriannya telah mengemukakan permohonan peruntukan kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan pembiayaan projek-projek lanskap di Sabah untuk tahun hadapan. Kita menyahut seruan kerajaan untuk mengadakan lebih luar bandar lah, lebih indah, lebih ceria bila orang datang. Kita lihatlah banyak actually kriteria yang perlu syarat-syarat yang dilihat dalam kita mengemukakan permohonan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat tapak projek lanskap Pekan Tuaran Fasa 2. Projek lanskap Pekan Tuaran Fasa 2 ini melibatkan pembaikan menara jam serta pembinaan beberapa lanskap di kawasan Tuaran menelan kos RM1.3 juta di bawah peruntukan kerajaan negeri. Pembaikan menara jam tersebut telah dimulakan pada tahun 2018 dan siap pada Februari lepas. Turut hadir dalam majlis ini Pegawai Daerah Tuaran Muhammad Sofian Alfian Nair serta Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Mursyidi Haji Syafiee. Masyarakat khususnya golongan belia dan remaja perlu menepis pengaruh rakan sebaya yang boleh menjerumuskan diri dalam kegiatan negatif termasuk penyalahgunaan dadah. Tindakan menepis pengaruh tidak sihat itu boleh menghindarkan diri daripada terjebak dalam masalah penagihan dadah.
Pada masa sama, Timbalan Pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Keningau Yamin Karinong berkata kesedaran masyarakat khususnya belia dan remaja perlu dipertingkat dalam usaha memupuk perasaan bencikan dadah. Katanya pemadam Keningau akan terus memperkasa peranan sebagai ejen penyebar maklumat bahaya dadah di daerah ini menerusi pelbagai program termasuk ceramah dan pendidikan pencegahan. Beliau berucap merasmikan program ilmu maju aktif NEKAT di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Keningau. Program anjuran pemadam Keningau ini merupakan antara langkah proaktif agensi tersebut dengan kerjasama pihak sekolah dalam menerapkan ilmu pengetahuan mengenai bahaya dadah kepada golongan pelajar. Yamin berharap program pendidikan bahaya dadah dapat dipertingkat secara berterusan dan bersepadu melibatkan agensi-agensi lain sama ada menerusi pendekatan rohani mahupun aktiviti rekreasi demi membentuk masyarakat Malaysia bergaya hidup sihat dan bebas dadah. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Delela di Angkasa Puri. Silakan Delela.